Tafsir fi Zilalil Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Tafsir daripada ayat 60 hingga 66. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Allah memberi kemudahan makanan di padang pasir dan nikmat awan yang teduh di waktu tengah hari, maka Dia juga telah memberi bekalan air yang mewah kepada mereka dengan perantaraan mukjizat dan mukjizat-mukjizat yang diperlakukan Allah di atas tangan Musa alaihissalam. Di sini Al-Quran mengingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah yang dikurniakan kepada mereka itu, dan bagaimana pula tidak tanduk mereka selepas menerima limpah kurnia dan nikmat-nikmat itu. Dan kenangilah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami perintah, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku kaum mengetahui tempat minum masing-masing. Makanlah dan minumlah rezeki dari Tuhanmu, dan janganlah kamu menceroboh melakukan kerosakan di bumi. Ayat 60. Musa alaihissalam telah memohon kepada Allah supaya mengurniakan kepada kaumnya bekalan air, dan Allah perkenankan doanya, lalu menyuruh beliau supaya memukul batu yang tertentu dengan tongkatnya. Tiba-tiba terpancurlah dari batu itu 12 mata air, iaitu sebanyak bilangan suku Bani Israel. Mereka dirujukkan kepada 12 suku sebanyak bilangan cucu Nabi Yakub alaihissalam, atau Israel yang menjadi asal keturunan mereka. Cucu-cucu beliau lebih dikenal dengan istilah asbat, iaitu suku-suku yang sering disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka lah merupakan kepala-kepala suku Bani Israel, dan mereka masih terus mengikut sistem suku di mana suatu suku itu dibangsakan dengan ketua besarnya. Oleh sebab itulah Al-Quran mengatakan setiap suku kaum mengetahui tempat minum masing-masing. Ya, ini mereka mengetahui mata air yang diperuntukkan kepada mereka masing-masing di antara 12 mata air itu. Kemudian diumumkan kepada mereka bahawa mata air itu merupakan suatu pemberian dan nikmat dari Allah. Juga diberi amaran supaya mereka jangan melakukan pencerobohan dan kerosakan. Makanlah dan minumlah rezeki dari Tuhanmu, dan janganlah kamu menceroboh melakukan kerosakan di bumi. Ayat 60. Kehidupan Bani Israel di padang pasir. Mereka hidup di padang pasir dengan alamnya yang tandus, kering dan berbatu-batu, dengan langitnya yang menyuarakan kepanasan dan melontarkan serpihan-serpihan bintang. Tetapi dari batu yang pejal itu Allah alirkan mata air untuk mereka, dan dari langit pula Allah turunkan man dan salwa, iaitu madu dan burung. Namun demikian, struktur jiwa mereka yang telah reput dan tabiat mereka yang telah jatuh dan buruk itu telah membuat mereka enggan untuk meningkatkan diri mereka ke tahap matlamat yang tinggi. Sedangkan kerana matlamat inilah mereka dikeluarkan dari Mesir, dan kerananya juga mereka mengharungi padang Sahara. Allah telah mengeluarkan mereka dari kehinaan dengan pimpinan Nabi Musa alaihissalam, kerana Allah hendak memberikan kepada mereka negeri yang suci dan mengangkatkan mereka dari kehinaan kepada kemuliaan. Tetapi kebebasan itu ada harganya yang pasti dibayar. Kemuliaan mempunyai tugas-tugasnya yang pasti dilaksanakan, dan amanah agung yang dipertanggungjawabkan di atas bahu mereka juga ada bayarannya yang pasti ditunaikan. Namun begitu,
Mereka tidak mahu membayar harga itu, tidak mahu melaksanakan tugas-tugas itu dan tidak mahu menunaikan bayarannya. Malah tidak mahu mengubahkan cara hidup mereka yang tetap dan mudah. Mereka tidak mahu menukarkan makanan dan minuman mereka yang biasa dan tidak mahu menyesuaikan diri mereka dengan keadaan dan suasana-suasana hidup mereka yang baru dalam usaha mereka untuk mencapai kemuliaan, kebebasan dan kehormatan. Mereka tetap mengingini aneka makanan yang biasa dinikmati mereka di negeri Mesir, iaitu mereka mahu kacang dal, bawang putih, bawang besar, mentimun dan sebagainya. Inilah cerita yang diingatkan oleh Al-Quran kepada mereka. Di negeri Madinah pula, mereka mengemukakan berbagai-bagai dakwaan. Pentafsiran ayat 61. Dan kenangilah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan lagi makan sejenis makanan sahaja. Kerana itu, pohonlah kepada Tuhanmu agar ia mengeluarkan untuk kami tumbuh-tumbuhan bumi dari sayur-sayuran, mentimunnya, gandumnya, kacang dalnya dan bawangnya. Jawab Musa, adakah kamu ingin menukarkan kedudukan yang hina yang meninggalkan kedudukan yang lebih baik? Masuklah kamu mana-mana negeri kerana kamu boleh mendapat makanan-makanan yang dipinta oleh kamu. Ke atas mereka telah diterapkan kehinaan dan kepapaan dan mereka tetap kembali mendapat kemurkaan Allah. Balasan itu ialah kerana mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi tanpa kebenaran. Balasan itu ialah kerana mereka telah menderhaka dan melakukan pencerobohan. Ayat 61. Nabi Musa AS telah mengecam permintaan-permintaan itu dengan katanya, adakah kamu mahu menukarkan kedudukan yang hina yang meninggalkan kedudukan yang lebih baik? Dan ini, adakah kamu mahukan kehinaan sedangkan Allah nak memberi kemuliaan kepada kamu? Masuklah kamu ke mana-mana negeri kerana di sana kamu boleh mendapat makanan yang dipinta oleh kamu. Ayat 61. Ayat ini boleh diertikan bahawa makanan yang dipinta oleh kamu itu merupakan satu permintaan yang amat kecil yang tidak perlu kepada berdoa kerana makanan itu boleh didapati dengan banyak di mana-mana negeri. Oleh itu, masuklah mana-mana negeri itu, di sana kamu boleh mendapat makanan itu. Atau boleh diartikan jika begitu permintaan kamu, kembalilah saja ke negeri Mesir, di mana kamu telah dikeluarkan darinya. Kembalilah kepada kehidupan kamu yang biasa, iaitu kehidupan yang hina dina. Perkataan ini merupakan kecaman Musa AS terhadap mereka. Bagi pihak saya lebih cenderung kepada pendapat ini, walaupun telah ditolak oleh setengah-setengah mufassirin. Saya lebih cenderung kepada pendapat ini kerana ayat ini diiringi dengan kenyataan yang berikut. Ke atas mereka telah ditetapkan kehinaan dan kepapaan dan mereka tetap kembali mendapat kemurkaan Allah. Pengakhir ayat 61. Kerana dari segi sejarah, peristiwa kehinaan dan kepapaan yang ditimpakan ke atas mereka dan kemurkaan Allah yang diterima oleh mereka bukannya berlaku di peringkat ini dalam sejarah mereka. Malah ia berlaku di peringkat kemudian, iaitu setelah berlaku peristiwa-peristiwa yang disebut di penghabisan ayat ini. Balasan itu ialah kerana mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi tanpa kebenaran. Balasan itu ialah kerana mereka telah menderhaka dan melakukan pencerobohan. Pengakhir ayat 61. Bilakah Bani Israel diterapkan kehinaan kepapaan? Peristiwa-peristiwa ini berlaku di masa mutakhir, iaitu beberapa generasi selepas zaman Musa AS. Tapi di sini ayat itu menyegerakan sebutan peristiwa kehinaan, kepapaan dan kemurkaan Allah
Itu kerana adanya persesuaian dengan sikap mereka yang menuntut kacang dal, bawang besar, bawang putih dan mentimun. Ya, ini sikap itu sesuai dengan perkataan Musa kepada mereka. Jika begitu, kembalilah sahaja ke negeri Mesir. Kerana perkataan ini boleh membuat mereka terkenangkan kepada keadaan hidup mereka yang hina dina di negeri Mesir. Terkenang kepada peristiwa mereka diselamatkan Allah dari hidup yang hina dina itu, dan terkenang kepada keinginan dan kesukaan mereka kepada makanan-makanan yang biasa dinikmati di negeri Mesir di mana mereka hidup hina dina. Sejarah mana-mana bangsa tidak pernah menyaksi peristiwa-peristiwa seperti yang disaksikan oleh sejarah Israel yang penuh dengan kekejaman, keingkaran, pencerobohan dan penindasan terhadap para pendakwah. Mereka telah membunuh, menyembelih dan menggergajikan sebilangan nabi-nabi mereka. Itulah perbuatan yang paling keji yang dilakukan oleh satu umat terhadap pendakwah-pendakwah yang benar dan ikhlas. Mereka telah melakukan kekufuran, pencerobohan dan penderhakaan yang paling keji. Mereka telah melakukan di bidang-bidang ini perbuatan-perbuatan yang tidak ada tolok bandingnya. Namun demikian, mereka telah membuat dakwaan-dakwaan yang panjang lebar yang menghairankan. Mereka selama-lamanya mendakwa bahawa mereka lah sahaja umat yang mendapat hidayah Allah. Mereka lah sahaja umat Allah yang terpilih. Mereka lah sahaja yang akan mendapat pahala dari Allah, dan mereka lah sahaja yang berhak mendapat limpah kurnia Allah tanpa dikongsi oleh umat yang lain. Di sini, dalam ayat yang berikut, Al-Quran mendustakan dakwanan itu dan menjelaskan salah satu dari dasar-dasar umum Islam yang tersirat dalam kisah-kisah Al-Quran, atau disebut sebelum atau selepas kisah-kisah itu, iaitu dasar kesatuan dan persamaan iman atau kesatuan dan persamaan akidah. Apabila akidah itu telah membawa seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah dan beriman kepadanya dengan keimanan yang kukuh, maka akan terbitlah darinya amalan-amalan yang soleh. Al-Quran menjelaskan juga bahawa limpah kurnia Allah dan yang milik suatu kumpulan atau kaum. Malah, ia dikurniakan kepada seluruh orang-orang yang beriman di setiap zaman dan di setiap tempat di mana masing-masing mengikut agama yang diwajibkan ke atasnya. Sehingga datang Rasul yang membawa agama yang wajib dipegang oleh seluruh orang yang beriman. Tafsiran ayat-ayat 62 hingga 64. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beragama Yahudi dan orang-orang yang beragama Nasara dan orang-orang Sabi'in, iaitu mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka setiap mereka akan beroleh balasan di sisi Tuhan mereka yang tiada lagi sebarang ketakutan kepada mereka, dan mereka juga tidak akan duka cita. Ayat 62. Orang yang beriman dalam ayat ini ialah kaum muslimin, orang-orang yang boleh diartikan dengan orang-orang yang kembali kepada Allah, dan boleh diartikan dengan orang-orang Yahudi itu, anak-anak cucu keturunan Yahuza. Orang-orang Nasara ialah pengikut-pengikut Isa alaihissalam, dan orang-orang Sabi'in menurut pendapat yang arjah ialah kumpulan musyrikin Arab sebelum kebangkitan Rasulullah SAW. Mereka telah meragui kepercayaan kaum mereka yang menyembah berhala, lalu mereka mencari satu akidah yang dapat diterima oleh mereka, lalu mereka menerima akidah Tauhid. Mereka berkata, mereka beribadat mengikut agama Hanafiyah yang pertama, iaitu agama Ibrahim alaihissalam. Mereka mengasingkan diri dari ibadat-ibadat kaum mereka, tetapi mereka tidak menyeru kaum mereka kepada akidah Tauhid. Kaum musyrikin Arab telah mengecap mereka dengan gelaran Sabi'in, orang-orang yang meninggal agama datuk nenek mereka.
bagaimana mereka pernah mengecapkan orang-orang Islam dengan gelaran yang sama selepas itu. Oleh sebab itulah mereka dinamakan Sabi'in. Pendapat ini lebih arjah dari pendapat yang mengatakan bahawa kaum Sabi'in ialah golongan orang-orang yang menyembah bintang-bintang, bagaimana dihuraikan dalam setengah-setengah tafsir. Ayat ini menjelaskan bahawa setiap orang yang beriman pada Allah dan kepada hari akhirat dari semua golongan dan mengerjakan amalan yang soleh akan memperolehi ganjaran mereka masing-masing di sisi Allah. Tiada lagi sebarang ketakutan kepada mereka dan mereka juga tidak akan berduka cita. Yang diambil kira di sini ialah hakikat akidah, bukannya bangsa atau kaum. Inilah kedudukan sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Adapun kedudukan selepas kebangkitan beliau, maka corak dan bentuk keimanan yang terakhir ini telah pun ditentukan Allah. Kemudian ayat-ayat yang berikut terus membentangkan pendirian Bani Israel dalam rangka menghadapi kaum Yahudi Madinah yang dapat didengar oleh kaum muslimin. Dan kenangilah ketika kami mengadakan perjanjian dengan kamu dan kami angkatkan bukit Tursina ke atas kamu sambil berfirman, peganglah Taurat yang telah kami kurniakan kepada kamu itu dengan teguh dan ingatilah pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya supaya kamu bertakwa. Ayat 63. Kemudian selepas itu kamu berpaling dari mematuhinya dan andainya tidak kerana limpah kurnia dan rahmat Allah ke atas kamu, tentulah kamu berada dalam golongan orang-orang yang rugi. Ayat 64. Perincian tentang perjanjian ini dihuraikan di dalam surah-surah yang lain dan setengah-setengahnya akan dijelaskan dalam surah ini selepas ini. Yang penting di sini ialah menghadirkan pemandangan perjanjian itu sini dan keselarasan keadaan jiwa dan pengungkapan Al-Quran yang wujud di antara kekuatan mengangkat batu di atas kepala mereka dengan kekuatan berpegang teguh dengan perjanjian. Allah menyuruh mereka berpegang teguh dengan kandungan perjanjian dan berazam dengan gigih untuk melaksanakannya, kerana tidak ada sikap lembut dan lembik dalam urusan mematuhi akidah. Ia tidak menerima penyelesaian separuh-separuh dan sikap bermain-main. Ia merupakan janji Allah dengan orang-orang yang beriman. Ia merupakan urusan yang serius dan benar. Oleh itu, ia tidak mempunyai jalan yang lain melainkan sungguh-sungguh yang benar. Ia mempunyai taklif-taklif yang berat. Itulah sifat akidah. Ia merupakan satu urusan yang amat besar, lebih besar dari segala isi alam al-wujud ini. Oleh sebab itulah ia pasti dihadapi oleh seseorang dengan hati yang bersungguh, berminat dan tahu segala tugas-tugasnya. Hati yang bertekad dan berazam penuh untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Setiap orang yang berpegang dengan akidah ini pastilah sedar bahawa dia telah memberi selamat jalan kepada kehidupan yang senang lenang, kehidupan yang mewah dan empuk, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada isterinya apabila beliau disuruh menjalankan tugas dakwah. Zaman tidur telah berlalu, wahai Khadijah, dan seperti firman Allah pada beliau, sesungguhnya kami akan turunkan kepadamu firman-firman yang berat. Surah Al-Muzammil ayat 5. Dan seperti firman Allah kepada Bani Israel, peganglah Taurat yang telah kami kurniakan kepada kamu itu dengan teguh dan ingatilah pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya supaya kamu bertakwa. Ayat 63. Kewajipan berpegang teguh dengan perjanjian Allah. Ya, ini perjanjian itu pasti dipegang dengan teguh, sungguh-sungguh, penuh tekad dan azam. Kandungannya pasti diingat
dan hakikatnya pasti disedari dan hidup seseorang itu pasti disesuaikan dengan perjanjian itu. Supaya urusan perjanjian itu bukan hanya merupakan semata-mata penyataan semangat yang berkobar-kobar sahaja. Kerana perjanjian Allah merupakan satu sistem hidup yang ditegakkan di dalam hati dalam bentuk pemikiran dan perasaan dan ditegakkan di alam hidup dengan bentuk undang-undang dan peraturan dan seterusnya ditegakkan di alam tingkah laku dalam bentuk adab sopan dan akhlak yang tertentu dan pada akhirnya ia membawa seseorang kepada takwa dan kepekaan terhadap pemerhatian Allah, juga membawa kepada ketakutan terhadap akibat kesudahan hidup. Tetapi alangkah jauhnya Israel dari konsep ini. Mereka telah dikongkong oleh tabiat mereka dan ditewaskan oleh perangai mereka. Kemudian selepas itu kamu berpaling dari mematuhinya. Kemudian sekali lagi kamu diselamatkan oleh rahmat Allah dan limpah kurnia-Nya yang besar. Ia telah menyelamatkan mereka dari kerugian yang amat jelas. Dan andainya tidak kerana limpah kurnia dan rahmat Allah ke atas kamu, tentulah kamu berada di dalam golongan orang-orang yang rugi. Ayat 64. Pentafsiran ayat-ayat 65 hingga 66. Sekali lagi Al-Quran menghadapi mereka dengan menyebut gejala-gejala kemungkiran janji, penjatuhan akhlak, kecuaian dan kelemahan mereka mematuhi perjanjian Allah dan melaksanakan tugas-tugasnya. Juga kelemahan mereka di hadapan godaan nafsu dan tarikan mendapat faedah jangka pendek. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui segelongan kamu yang telah menceroboh larangan hari Sabtu, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Ayat 65. Al-Quran telah menghuraikan cerita pencerobohan mereka terhadap larangan hari Sabtu di dalam surah yang lain, di mana Allah berfirman, dan tanyalah mereka tentang penduduk sebuah bandar yang terletak di tepi laut sewaktu mereka menceroboh larangan hari Sabtu, ketika ikan-ikan yang diidami mereka datang dan menimbul pada hari Sabtu, sedangkan pada hari bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak pula datang kepada mereka. Surah Al-A'raf ayat 163. Kisah Bani Israel mencabul hari Sabtu. Mereka telah meminta diadakan satu hari rehat yang suci untuk mereka. Lalu Allah jadikan hari Sabtu sebagai hari rehat yang suci, di mana mereka tidak boleh bekerja untuk kehidupan mereka. Kemudian Allah menguji mereka dengan timbulnya ikan-ikan yang banyak pada hari Sabtu. Sedangkan pada hari-hari yang lain, ikan-ikan itu menghilangkan diri. Ujian itu tidak tahan dihadapi oleh kaum Yahudi. Bagaimana mereka sanggup membiarkan ikan-ikan yang begitu mudah ditangkap itu? Apakah mereka mahu membiarkan peluang itu hilang begitu sahaja, semata-mata kerana mematuhi dan berpegang dengan perjanjian? Ini bukannya tabiat kaum Yahudi. Oleh sebab itu, mereka mencabul hari Sabtu dengan tipu helah yang licin. Mereka mengepung ikan-ikan yang timbul pada hari Sabtu itu dengan mengadakan sekatan yang mengikat ikan-ikan itu keluar ke laut tanpa menangkapnya. Tetapi apabila Sabtu berlalu, mereka terus datang menangkap ikan yang terkepung itu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Ayat 65. Mereka memang wajar menerima balasan kerana memungkiri perjanjian mereka dengan Allah dan kerana menjatuhkan diri dari taraf manusia yang mempunyai iradat ke taraf alam haiwan yang tidak mempunyai iradat dan hidup terkongkong kepada nafsu perut saja. Mereka telah jatuh kembali ke alam haiwan apabila mereka meninggalkan ciri utama yang melayakkan manusia menjadi manusia, iaitu ciri iradat yang luhur yang berpegang teguh dengan perjanjian Allah.
Tidak semestinya mereka berubah menjadi kera-kera dengan tubuh badan mereka, kerana mereka telah pun berubah menjadi kera-kera dengan jiwa dan fikiran mereka. Semuanya kesan-kesan perasaan dan fikiran itu menampakkan pada muka dan rupa seseorang ciri-ciri yang mengubahkan rupanya yang lahir dan memantulkan bayangan yang mendalam. Peristiwa ini berlaku sebagai satu contoh teladan yang boleh mencegahkan penderhaka-penderhaka di zaman itu, dan kemudiannya juga menjadi pengajaran yang berguna kepada orang yang beriman di seluruh zaman. Kami telah jadikan balasan itu sebagai hukuman pencegah bagi orang-orang di masa itu dan orang-orang di masa kemudian, dan pengejaran kepada orang-orang yang bertakwa. Ayat 66. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.